Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan pada pagi ini kerana kita semua dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula pada pagi yang sangat istimewa Sayyidul Ayyam Penghulu, pada segala hari kita dipertemukan pada hari ini, pada hari Jumaat 6 Ogos 2021 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1442 Hijrah. Apa khabar sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat belaka hendaknya. Baik, sidang penonton, pada pagi ini kita bakal membincangkan tentang topik perbincangan tafsir dan taranum sambungan bagi surah Az-Zukhruf ayat 84 sehingga ayat ke-89. Kita akan kupas pada pagi ini, kita akan baca secara bertaranum dan berikan pencerahan-pencerahan dan buka untuk kita rungkai apa yang tersirat di dalam ayat-ayat tersebut. Baik, sebelum tu jom kita tinjau terlebih dahulu berkenaan dengan status terkini COVID-19 Malaysia untuk status semalam. Baik, kita lihat di skrin anda tercatatnya status terkini COVID-19 Malaysia 5 Ogos 2021. Kes baharu 20,596 kes dan kes tempatan 20,562 kes dan kes import 34 kes, dan kes sembuh baharu untuk semalam 13,893 kes dan jumlah kes yang masih aktif 217,061 kes dan 164 kematian dilaporkan semalam. Jadi itu yang dicatatkan untuk semalam, maka itu yang menggusarkan kita semakin meningkat menjadi 20,000 kes harian untuk semalam. Jadi kita renungkan dan fikirkan yang terbaik di sini. Baik, kita kembali untuk perbincangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, tafsir dan taranum. Kita bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton untuk membuka perbincangan kita dengan membacakan surah Az-Zukhruf sebentar lagi. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ashraf Ayub. Apa khabar Ustaz untuk kita meneruskan hari ini Ustaz? Alhamdulillah, ya. baik. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah Ustaz. Jadi itulah lama tak berkandingan dengan Ustaz. Pagi ini kita bersua Ustaz untuk tafsir dan taranum Ustaz. Lama tak dengar alunan ayat Quran dari Ustaz. Jadi jom silakan Ustaz untuk pembuka. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya, saudara Azrin yang saya hormati, yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, penonton kepada rancangan kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya berharap dan saya berdoa semoga pada hari ini apabila Allah SWT memberi satu lagi peluang kepada kita, iaitu peluang untuk meneruskan kehidupan, kita akan habiskan peluang tersebut dengan melakukan ketaatan. Kita akan habiskan peluang tersebut dengan berniat menjadi manusia yang lebih baik daripada semalam. Kita penuhi waktu-waktu kita dengan ketaatan, dengan perkara yang bermanfaat, dan juga kalau ada sela-sela waktu itu, tuan-tuan dan puan, kita penuhi dengan zikir, kita penuhi dengan istighfar, membaca Al-Quran, memperbanyakkan selawat. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Kita sekarang berada di dalam zaman fitnah. Maksud fitnah itu ialah zaman kita sedang diuji. Bukan saya seorang saja diuji, semua orang sedang diuji tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana yang Azrin cakap tadi,
20,000 tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ini kalau kita cerita tahun lepas lah Azrin, 20,000 ni tak masuk akal. Tak masuk akal, ya. Tahun lepas tuan-tuan dan puan-puan, pada waktu kita mula-mula PKP, saya ingat lagi, angka tu kalau dah mencecah 300 pun semua orang dah cemas. Semua orang dah cemas pada waktu tersebut, kan. Yeah. Tapi sekarang 20,000, masya-Allah, tabarakallah. Itu satu perkara. Dan yang paling hibur hati saya, yang paling sedihnya tuan-tuan dan puan, bila kita tengok tadi statistik, dah ada 10,000 orang yang meninggal kerana COVID. Masya-Allah, tabarakallah. Tak sampai hati tuan-tuan dan puan, tiap hari kita baca akhbar, ada yang meninggalkan anak kecil-kecil lagi, ada yang anak yang tak jumpa mak bapak punya lama sebab kita PKP ni tak boleh balik kampung, tiba-tiba mak bapak tu dah meninggal. Ada yang meninggal saudara mara, kita tak boleh nak ziarah kubur pun tuan-tuan dan puan. Masya-Allah, tabarakallah. Ini satu perkara yang kita tak pernah jangka, dan kita berdoa sangat, kita berharap sangat semoga dengan ketaatan yang kita lakukan berjemaah seperti mana yang rancangan tanya lah Ustaz. Kita sekarang ni tuan-tuan dan puan, tiap-tiap pagi kita start nak belajar. Benar, kita nak belajar, tapi kita start dulu dengan ketaatan amalan kurubat. Kita start dengan membaca bacaan Yasin, kerana kita yakin bacaan Yasin ni tuan-tuan dan puan, kita berharap ia menjadi satu bentuk ketaatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala bala malapetaka dan ujian ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita jalan keluar, futuhat insya-Allah, fuyudat insya-Allah. Semoga dengan semua ini Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada bencana COVID yang sedang melanda. Kita doa sama-sama tuan-tuan dan puan. Kita sekarang ni senjata kita paling kuat adalah doa. Doa ramai-ramai, doa sama-sama, kita tawajuhkan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah nanti akan ada jalan keluar dari langit yang akan tiba, insya-Allah. Pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dinyatakan oleh Dai Azrim, kita akan menghabiskan pagi ni dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita berada di segmen tafsir. Surahnya surah Az-Zukhruf. Muka surat, tuan-tuan dan puan-puan di rumah, saya cadangkan elok kita buka Al-Quran, muka surat 495. Kita akan habiskan perbincangan surah Zukhruf, iaitu pagi ini kita bincang 6 ayat yang terakhir. Bermula daripada ayat wa huwal ladzi fis samai ilahun 84 sampai ayat 89. Sebelum saya kupas apakah mesej yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui 6 ayat terakhir ini, ada baiknya kita mulakan dengan membaca ayat tersebut. Kita nak ambil barakah Al-Quran. Mudah-mudahan kita niat nanti pada hari kiamat nanti Al-Quran akan memberikan kita syafaat, insya-Allah. Saya akan mulakan bacaan, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita baca di mana saja anda sedang berada, ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Wa huwal hakimul alim. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون Sadaqallahul azim.
Baik, terima kasih Ustaz untuk pembukaan dan bacaan 6 ayat sebentar tadi yang mana bakal kita kupas pada hari ini untuk kita melihat di mana sebenarnya kita nak bawa perbincangan kita tentang apa yang boleh kita cungkil daripada 6 ayat ini. Tapi sudah penonton, kita beri ruang untuk kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bertemu dan bagi penonton-penonton yang mungkin pada pagi ini tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Siaran secara langsung kita bawakan kepada anda di Facebook, dan jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Dan anda mungkin ada persoalan nak ditanyakan ataupun sesuatu yang nak dikongsikan tentang perbincangan tafsir pada pagi ini tentang surah Az-Zukhruf ayat 84 sehingga ayat ke-89, boleh tulis di ruangan komen kita. Baik, terima kasih sedang menonton dan kita nak ambil soalan untuk hari ini di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Ana Karnina. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Pada ayat ke-84 surah Az-Zukhruf, dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Apakah dalam ayat ini menggambarkan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana mengatur makhluknya, lagi maha mengetahui kemaslahatan hamba-Nya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Ana Karnina atas soalan yang ditanyakan. Jadi Ustaz, untuk ayat yang ke-84 kita buka, silakan. Terima kasih saya ucapkan pertamanya kepada yang mendatangkan soalan, iaitu Ana Puan Karnina. Ana Karnina. Yeah. Ini nama Facebook yang saya sebut ini ya. Bertanya tentang apakah maksud ataupun poin yang ingin disampaikan di dalam ayat 84 surah Zukhruf. Ya, Ustaz. Ayatnya berbunyi wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Ya. Ayat ini menyatakan bahawa ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah fis sama'i ilahun, Tuhan yang berhak disembah di langit, wa fil ardi ilahun, dan dialah juga Tuhan yang berhak disembah di bumi, wa huwal hakimul alim, dan dialah Tuhan yang mengatur semua yang berada di langit dan juga di bumi ini dalam keadaan pertamanya hakim, yang keduanya alim. Hakim itu membawa maksud maha bijaksana, ya. Yang keduanya alim itu membawa maksud maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya apakah intisari hikmah yang ingin dinyatakan di dalam ayat ini? Dalam arti kata lain, Allah nak bagi tahu kita apa? Itu maksud dia, ya. Ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak faham, dia kena tengok ayat sebelum. Dia kena tengok ayat sebelum, sebab ayat ni dia sebenarnya dia berada di hujung surah Zukhruf. Selalunya kalau kita buat karangan lah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah buat karangan kan, dia karangan ni dia ada mukadimah, dia ada tengah-tengah huraian, last tu apa? Conclusion. Kesimpulan. Kesimpulan. So sekarang ni kita sedang baca conclusion sebenarnya. Lebih kurang macam itulah, nak bagi mudah faham. Surah Zukhruf ni tuan-tuan dan puan-puan, dia cerita sebenarnya cerita apa? Saya nak buat macam apa kita kata callback, apa kita panggil? Apa istilah throwback. Throwback, imas balik saya. Canggih kataan abang kita ya. Modern. Throwback. Kita nak throwback balik surah Zukhruf ni cerita apa? Sebab ada banyak ustaz dah cerita. Dan ni surah Zukhruf ni ya. Surah Zukhruf merupakan surah Makkiyah. Surah yang turun ketika Rasul sedang struggle di Mekah. Itu perkataan dia tuan-tuan dan puan. Kita bila baca surah Zukhruf, seolah-olahnya kita sedang membaca sirah besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang cuba menyelami apakah
isu yang sedang dihadapi oleh Rasulullah, apakah mehnah perjuangan yang sedang dihadapi, bagaimana struggle Rasulullah SAW nak menyampaikan kalimah yang pagi tadi kita baca cukup mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan senang benda tu nak sampai, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat ni cerita, surah Zuruf ni cerita. So apa cerita dia? Waktu tu Rasulullah SAW nak meyakinkan orang kafir Quraisy betapa Tuhan yang layak disembah bukannya berhala-berhala yang cukup banyak pada waktu tersebut. Bukan Manah, bukan Lata, bukan Uzza. Itu nama berhala tuan-tuan dan puan zaman tersebut. Tetapi Rasul nak yakinkan Tuhan yang elok kita sembah, kita iktiraf ni ialah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kafir ni tuan-tuan dan puan pada zaman Rasul depa ni buat main-main. Depa buat main-main. Surah ni banyak cerita. Cerita macam mana dia nak kona baring Rasulullah SAW. Macam mana dia pelekeh Rasulullah SAW. Rasul cakap A, dia jawab B. Rasul jawab B, dia jawab C, D, E, F, G. Dia sebenarnya tak nak percaya tapi dia buat main-main. Ini perangai orang yang jenis degil tuan-tuan dan puan-puan. Dan surah ni nak bagi tahu how struggle Rasulullah SAW nak meyakinkan orang yang kepala ketekaan ni kita cakap ya, kepala ketekaan ni ya. Dan sekarang ni kita sampai dekat conclusion. So conclusion dia cakap macam ni. Dalam awal surah Zuruf ni dah macam-macam cerita lah. Rasul bagi hujah A, depa jawab B, bagi B jawab C. Macam-macam lama-lama sampai dekat conclusion. So conclusion dia kata macam ni. Kalau depa ni tak nak percaya, banyak sangat pusing, banyak sangat songel, tak apa. Kita kena ada keyakinan kita. Keyakinan kita apa? Ayat ni bagi tahu. Wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Yang kita yakin ialah Tuhan yang menguasai, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang sedang menjaga apa sahaja yang berada di bumi, di antara bumi dengan langit, even langit itu pun semuanya itu tertakluk di bawah kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tuan-tuan dan puan-puan, dia langit, jangan kita tengok langit awan tu je. Ni cerita apa yang ada atas kepala kita ni. Kita dah belajar sains, alhamdulillah. Kita tahu sekarang atas kepala kita ni apa tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada langit, dia ada awan, lepas tu dia ada angkasa, dia ada pula planet-planet dia ada bumi, dia ada matahari dan cukup besar. Semua ini kalau kita lihat, semua ini tuan-tuan dan puan-puan, dia makhluk yang besar. Matahari itu besar tak tahu, saya pun tak tahu berapa besar, tapi kita tahu dia lebih besar, dia sangat besar dan dia sangat powerful tuan-tuan dan puan. Dalam keadaan mereka tu powerful tapi mereka tetap taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Taat macam mana? Bila Allah bagi arahan kepada mereka, wahai matahari, kamu kena ikut pusing macam ni. Pukul 7 nanti kamu keluar. 7 pagi keluar, 7 malam hilang. Betul tak tuan-tuan dan puan? Ada matahari langgar tak? Tak pernah langgar lah tuan-tuan dan puan. Walaupun dia besar. Bayangkan Allah SWT nak bagi hint dekat kita. Cuba tengok ada makhluk kami yang cukup besar dan powerful tu pun dia tak berani langgar arahan kami. Kenapa? Ini soalan dia. Kenapa manusia yang cukup kecil, yang cukup lemah, yang cukup cinanet, kita sekarang kita tahu kita lemah tuan-tuan dan puan-puan, baru kena sapa bagi dia punya makhluk. Allah ada makhluk satu lagi, nama dia COVID tuan-tuan dan puan-puan. Cukup kecil, kita pun tak nampak. Dalam keadaan kecil tu lintang pukang satu dunia dibuat tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya Allah nak bagi tahu kenapa manusia ni kami banyak bagi nikmat tapi masih ada lagi orang yang tak nak iktiraf kami, yang tak nak sembah kepada kami. Ayat ni nak bagi tahu, nak ingatkan kita bahawa kita tertakluk di dalam hakim dan juga alimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang Tuhan tentukan kepada kita, apa yang ditadbir, semuanya perfect, semuanya berjalan dengan cantik dan kita berharap bila kita mendedikasikan kehidupan kepada Tuhan yang memiliki kuasa yang sangat powerful sedemikian, kita berharap kehidupan kita pun akan menjadi satu bentuk kehidupan fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Demikianlah maksud ayat ini, wallahu a'lam. Baik Ustaz, bila sebut tentang ayat yang ke-84 ni, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang persoalan-persoalan yang seterusnya Ustaz, mungkin bila kita lihat di hujung tu disebutkan huwal hakimul alim.
Dan kalau kita tengok juga dalam ayat-ayat lain dan banyak dalam Quran Ustaz, mesti selalunya akan digandingkan dua daripada Asmaul Husna Ustaz bila mana di hujung. Macam contoh huwa Samiul Basir, Azizul Ghafur, Alimun Hakim, digandingkan dua Ustaz. Mungkin sebelum kita teruskan kepada persoalan seterusnya, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit apa makna ataupun di sebalik gandingan nama ini Ustaz. Silakan. Baik. Ini soalan yang bagus sebenarnya, Azrin, sebab kita nak cuba faham kenapa dalam kes yang kita baca, ayat yang kita baca sekarang ni, Allah kata dia yang cipta, dia yang takbir, dia yang govern, dia yang uruskan everything yang berada di bumi dan juga langit angkasa tu semua, planet-planet semua dia yang susun takbir segalanya. Dan Allah SWT kata dia mentadbir, dia menjaga semua keperluan makhluknya itu dalam keadaan hakim dan juga alim. Kenapa dia gandingkan hakim dengan alim? Baik. Alim ni maksudnya mengetahui, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau Allah tu maha mengetahui, hakim ni pula maha bijaksana, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam bahasa Inggeris kita nampak nanti beza dia besarlah. Kalau alim ni maksudnya knowledgeable. Okey. Kalau hakim tu full of wisdom. Nampak kan beza dia? Dia berguna bahasa Inggeris, dia nampak sikit beza dia, ya. Baik. Kenapa digandingkan dua ni? Sebabnya macam ni, nak bagi faham macam ni. Manusia ni, Azrin, kita ni kadang-kadang ada ramai orang yang pandai. Yang cerdik pandai. Semua benda dia tahu. Itu namanya alim lah tu. Tapi cerdik pandai dia tu tidak semestinya membuatkan dia tu bijaksana. Tak semestinya dia membuatkan dia tu seorang yang nampak wisdom. Nampak wisdom, ya. Dan ada juga orang yang bijaksana tetapi ilmu dia tak berapa kemai. Ada tuan-tuan dan puan. Nak dapat gandingan alim dan hakim dalam satu level yang sama bukan mudah. Dan Allah SWT katakan dia Tuhan yang bila mengurus, bila mentadbir, dia takbir dengan kedua sifatnya ni. Maknanya dia mentadbir dalam keadaan full of knowledge. Allah tahu kenapa kalau dia letak langit macam ni, kenapa dia letak macam ni. Dia tahu, tuan-tuan dan puan. Kalau dia arahkan planet ni berpusing macam ni, dia tahu kenapa, how precise perkara itu berlaku. Dan kemudiannya Allah SWT kata di setiap penciptaannya itu, di setiap pentadbiran yang sedang dilaksanakan itu ada hikmah bagi mereka yang ingin mengambil hikmah. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang berada dalam keadaan COVID. Yang kita nampak adalah musibah, tetapi Allah SWT kata di sebalik musibah tetap ada hikmah. Hikmahnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita tengok dari sudut sains, sebenarnya wabak COVID ini dia dah melonjakkan kajian sains kita terhadap perubatan sangat-sangat tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu orang kita kalau nak buat vaksin, ni kalau belajar sains, minta maaf siapa yang main sains ni kalau salah fakta, saya baca ya. Kalau dulu nak buat satu vaksin ambil masa 5 tahun, 10 tahun pun belum tentu dapat. Tapi disebabkan isu COVID ni, seluruh saintis dunia fikir kepala ni, bagi dana berjuta-juta, berbilion-bilion. Mereka buat kajian yang sungguh-sungguh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam masa lebih kurang setahun ada bermacam-macam vaksin dapat dibuat oleh manusia. Adakah ini merupakan satu keajaiban? Ya, satu keajaiban. Maknanya ada hikmah di sebalik musibah. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita tak nafikan vaksin ni sekarang ni merupakan ikhtiar. Keyakinan kita terhadap apa yang memudaratkan, apa yang memberi manfaat tetap bulat kepada ilahun fis sama, ilahun fil ard, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia hakim, dia alim. Wallahu a'lam. Bukan saja digandingkan hakim dan alim itu, tetapi membawa makna yang tersendiri menunjukkan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam memerintah takbir apa yang ada di atas muka bumi. Jadi sedang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan kita pada pagi ini di Malaysia, Indonesia dan juga di Singapura. Pastinya kita nakkan sesuatu di pagi Jumaat yang mulia ini, nak dapatkan pencerahan berkenaan dengan 6 ayat yang hujung pada bahagian kesimpulan surah Az-Zukhruf pada pagi ini. Baik, kalau tadi kita dah kupas berkenaan dengan ayat yang ke-84, bagaimana penceritaan dan juga apa rahsia di sebaliknya, dan kita nak lihat pada ayat yang seterusnya berdasarkan soalan dari sahabat kita. Baik, kita lihat di Facebook, sahabat kita Tuan Muhammad Izzuddin. Baik, Assalamualaikum Ustaz, katanya pada awal ayat ke-85, maksudnya dan maha berkat Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Soalan saya, adakah dalam ayat ini kita dilarang bertabaruk sesama makhluk seperti wali, guru dan seumpamanya selain dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Tuan Izzuddin atas soalan yang ditanyakan. Tabaruk Ustaz, silakan. Baik, terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada Tuan Izzuddin yang bertanya kepada kita soalan berkenaan tentang tabaruk. Yeah. Dan soalan ini muncul kerana kita sedang mengupas ayat 85, di mana awal ayat 85 dia start dengan perkataan yang lebih kurang sama. Wa tabaraka. Tabaraka jadi apa? Tabaruk. Dalam bahasa Melayu dia jadi perkataan yang kita selalu guna, berkat. Apa maksud tabaruk? Apa maksud berkat? Kita kena faham dahulu tuan-tuan dan puan. Nanti mudah kita nak menjawab persoalan yang dipertanyakan oleh Tuan Izzuddin kita tadi. Yeah. Tabaraka ini maksudnya apa? Tabaraka ini maksudnya kalau kita lihat daripada root word, asal perkataan bahasa Arabnya, ia membawa maksud an-nama wa ziyadah, iaitu sesuatu yang kebaikannya sentiasa bertambah, ataupun dalam istilah lain ziyadatun fil khair, maknanya sesuatu kebaikan yang sentiasa bertambah, keep multiplying. Itu bahasa Azrin tuan-tuan. Azrin orang KL dia kena speaking. Saya ulang sikit macam mana Ustaz? Keep multiplying. Ataupun nak lagi canggih MLM. Multi level. Maknanya kebaikan dia makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Satu perkara tapi ada 1000 kebaikan di dalamnya. Itu bahasa ataupun kefahaman mudah bagi memaknakan perkataan berkat. Barakah, ya. Kita masuk kepada soalan tadi. Bertabaruk maksudnya mengambil berkat daripada orang-orang soleh, daripada wali Allah, orang-orang soleh. Adakah ia dibenarkan di dalam Islam? Baik, persoalan tentang mengambil berkat ini, apa maksud mengambil berkat daripada orang soleh? Mengambil berkat itu membawa maksud ialah kita mengharapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, berpandukan sesuatu yang mulia di pandangannya. Orang soleh ini kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan. Dalam arti kata lain, kalau mereka ni kalau berdoa, dia punya chances lah, peluang dia nak makbul lagi tinggi. Lagi tinggi. Jadi kalau kita masuk kepada contoh, boleh tak kalau saya jumpa seorang yang saya yakin dia soleh, dia ni jenis orang baik, jenis banyak berzikir, takarrub, ya, dia ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun diminta dengan tuan guru ni, tok guru boleh tak tolong doakan kepada saya A, B, C dan sebagainya. Kita boleh tak buat benda perkara tersebut? Ini kita panggil bertabaruk dalam berdoa. Boleh ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, jawapannya boleh, bahkan dibenarkan di dalam agama. Ada banyak dalil yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW sendiri yang membenarkan perkara tersebut. Salah satu kisahnya yang masyhur di kalangan kita, yang selalu kita dengar, ialah perihal di mana Rasulullah SAW bagi tahu Saidina Umar, nanti kamu cari ada satu orang pemuda nama dia Uwais Al-Qarni. Pernah dengar kan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini tabi'in, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya dia dengan Rasul tak pernah jumpa. Dia dengan Rasul tak pernah jumpa. Tapi waktu Rasul masih hidup, Rasul pesan kepada Saidina Umar. Bayangkan ya, Saidina Umar ni orang yang dah dijamin masuk syurga. Maknanya ranking dia tinggi lah ni. Tapi Rasul pesan, nanti kalau kamu jumpa seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, kamu minta dengan dia supaya dia doakan kamu. Nampak tak? Minta supaya Saidina Umar
tolong bagi tahu Uwais tolong doakan supaya Allah ampunkan dosa aku. Di sini kita dapat belajar tuan-tuan dan puan-puan bahawa orang soleh, Uwais Al-Qarni ni orang soleh tuan-tuan dan puan-puan. Seorang yang nobody di dunia, somebody di penduduk langit. Maknanya ketaatan dia tinggi. Allah Rasul pesan Sayyidina Umar nanti minta Uwais ni doakan kamu. Ada juga peristiwa lain tuan-tuan dan puan-puan, ketika ada satu waktu di zaman Sayyidina Umar sudah menjadi khalifah, waktu tu berlaku kemarau. Apabila kemarau berlaku, Sayyidina Umar pun berjumpa Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik kepada Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Umar kata, dulu waktu Rasul hidup, kami kalau ada problem, kami senang settle. Minta Rasul doa, everything settle. Sebab Rasul doa dia mustajab. Tapi bila Rasul dah meninggal, kami minta siapa doa? Al-Abbas minta tolong doa. Kenapa minta Sayyidina Umar minta Abbas tolong doa kan? Sebab Al-Abbas diyakini pada waktu tersebut merupakan orang soleh. Jadi di sini ulama mengambil kefahaman kalau kita menginginkan tabaruk, maknanya jumpa seorang tok guru, kita nampak dia ni soleh, jenis mengaji tak tinggal, jenis zikir tak tinggal, qiyamul lail pun tak tinggal, masya-Allah tabarakallah. Jenis orang yang kalau dekat Facebook dia tak ada cerita mengapa-ngapa lah tuan-tuan dan puan-puan. Orang macam ni kalau kita yakin, kita boleh minta, kita jumpa mereka, minta mereka mendoakan kita. Kalau tabaruk dari sudut meminta doa tersebut, ini dibenarkan di dalam agama kita, wallahu alam. Wallahu alam. Baik, itu jawapannya. Maka dibenarkan, dibolehkan kerana dengan perantara itu mungkin boleh memakbulkan dan memustajabkan doa yang bakal kita pohon. Baik, itu untuk ayat ke-85 berkenaan dengan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini ayat ke-85. Dan kita lihat pula persoalan tentang ayat ke-86. Baik, kita lihat soalan daripada sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Ayat ke-86. Soalan saya, apakah maksud yakin yang sebenar-benarnya dari sudut ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dalam pandemik ini kita seolah-olah lupa bahawa bantuan Allah pasti akan tiba, tetapi dalam masa yang sama ramai yang masih lalai daripada mengingatinya? Dan apakah ujian Allah turun dalam berbagai cara hanya sekadar untuk menguji siapakah di kalangan kita yang paling bertakwa dan bersabar? Mohon sedikit kupasan dari Ustaz. Terima kasih Kak Ayat Badar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Ayat atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan ayat ke-86 dan bagaimana tentang ujian, dan juga nak lihat siapa yang bertakwa dan sabar. Silakan Ustaz. Baik, tamanya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Kak Ayat kita Nur Hayati Ismail. Soalan yang bagi saya sangat relevan dengan situasi kita sekarang. Betul Ustaz. Soalan yang bertanya tentang apabila pandemik ini melanda kepada kita, sebenarnya apa hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah SWT? Itu yang pertama. Yang keduanya ialah apabila pandemik ini melanda, berapa ramai manusia yang dapat menangani ataupun menyikapi, itu perkataan dia, menyikapi pandemik ini dalam bentuk melihatnya sebagai hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu faham dahulu asas kenapa kita hidup. Kenapa Allah bagi kita peluang hidup. Ya, kita kena faham dahulu asas dekat situ ya. Asasnya ialah kata Allah Subhanahu Wa Taala, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ini dalam surah Mulk, saya baca ayat nombor 2. Tuan-tuan dan puan-puan yang jenis orang bakat ahli syurga ni selalu baca surah Mulk malam-malam. Betul tak? Yeah. Sebab kita tahu dia ada banyak fadilat ya. Ayat nombor 2 Allah Subhanahu Wa Taala dah clear cut bagi tahu dekat situ, kami bagi kamu peluang hidup, lepas tu nanti kamu meninggal ya. Kenapa kami bagi kamu peluang hidup dan lepas tu kamu meninggal nanti balik jumpa kami? Sebabnya mudah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami sebenarnya letak kamu dalam satu dewan peperiksaan yang besar. Kita sedang periksa tuan-tuan dan puan-puan, exam. Liyabluwakum tu maksudnya kamu sedang diuji. Kan exam tu ujian. Ya. Kita sedang diuji. Kenapa ramai-ramai masuk exam ni? Sebab kita pun faham tuan-tuan dan puan-puan, tok guru nak tengok
siapa anak murid yang jenis faham, siapa anak murid yang jenis mata nampak macam faham tapi sebenarnya otak dia pusing. Nak tengok gitu tuan-tuan dan puan. Sama macam kita, Allah nak tengok siapa yang benar-benar beriman, yakin terhadap kami, siapa yang sebenar cakap beriman tapi sebenarnya hati dia tak berapa yakin. Allah bagi exam, Allah bagi soalan-soalan. Dan sekarang ni kita dapat satu soalan yang susah. Nama soalan tu COVID. Nama soalan tu COVID. Kenapa saya kata soalan ni susah? Sebab ia merupakan ujian yang tahap dia memang tinggi tuan-tuan dan puan. Ada ayat lain dalam surah Al-Baqarah bagi tahu macam tu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami akan uji kamu. Kami akan bagi kamu soalan exam. Lebih kurang macam itulah saya bagi analogi begini tuan-tuan dan puan ya. Kami akan uji kamu sikit. Tak banyak, sikit. Minal khaufi. Kami bagi kamu ujian dalam bentuk hati kamu takut. Sekarang kita takut tak tuan-tuan dan puan? Nak keluar pun takut. Dulu saya dengan dai Azrin ni dulu jumpa peluk-peluk tampar semua tuan-tuan dan puan. Sekarang ni macam ni jumpa, betul tak? Macam ni je Ustaz. Macam ni je. Tak boleh nak dekat sikit, dah lebih 1 meter. Semua orang takut tuan-tuan dan puan. Dulu kita boleh duduk ramai-ramai datang masjid surau dengan kuliah. Relax ya. Sekarang semua nikmat tu Allah tarik. Betul tak tuan-tuan dan puan? Itu maksudnya khauf. Minal khaufi wal ju'. Ada juga orang yang dapat ujian ju', maksudnya lapar, tak cukup duit, tak ada, dibuang kerja dan sebagainya. Wa naqsim minal amwal, maksudnya apa? Harta kita berkurang. Sekarang ni ada banyak bisnes tuan-tuan dan puan-puan sesak nafas. Ya, melingkup. Ada yang banyak terpaksa tutup bisnes, buang pekerja sebab kita tak dibenarkan berjalan. Ini semua tuan-tuan dan puan-puan ujian. Wa naqsim minal amwal wal anfusi. Ada yang meninggal. Tadi 10,000 Azrin ada cakap tadi. Ada tuan-tuan dan puan. Ini semua ujian. Was samarat. Samarat ni maksudnya buah-buahan berkurang. Allah SWT kata siapa yang akan berjaya, siapa yang akan tewas apabila menghadapi ujian ini, Allah SWT kata yang berjaya ialah wabashiris sabirin. Hanya orang-orang yang sabar. Dia sabar tu macam mana? Allazina idza asabathum musibah, bila terkena musibah, pemikiran dia nombor 1 yang dia fikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni semua milik Allah. Bila kita tahu nyawa kita ni bukan milik kita, tuan-tuan dan puan-puan, kesihatan ni bukan milik kita, milik dia. Dia boleh buat apa yang dia nak buat. Bila dia kata dia tarik, kita tak boleh nak menyoal tuan-tuan dan puan-puan. In wa inna ilaihi raji'un. Last nanti kita akan come back to Allah Subhanahu Wa Taala, whether kita nak ataupun tidak. Dan ini semua akan membuatkan kita akan sentiasa bersiap siaga. Dalam erti kata lain, kita sentiasa well prepared. Kita tahu kematian sekarang ni anytime boleh datang tuan-tuan dan puan. COVID ni tuan-tuan dan puan, ada orang yang duduk rumah mengkena COVID, yang main-main tuan-tuan dan puan. Ada orang tuan-tuan dan puan, dulu ada yang kata kalau orang yang dah berumur ya, kalau kena COVID bahaya. Sekarang orang muda pun dia hentam semacam tuan-tuan dan puan. Kita tahu kematian tu boleh datang anytime sekarang. Maka apa yang perlu kita buat? Kita tak boleh nak lari daripada kematian. Yang kita boleh buat ialah kita boleh prepare supaya apabila kematian itu tiba, kita bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Selalu ulama mengajarkan kita berdoa dengan satu doa yang sangat baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wallahu alam. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalannya di atas muka bumi. Sidang penonton, berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan bila dilihat pada tafsiran ayat surah Az-Zukhruf pada hari ini, bermula pada ayat 84 sehingga ayat 89, telah pun kita huraikan pada 84, 85 dan 86, sudah pastinya memberikan sesuatu kepada penonton-penonton, dan kita nak lihat di sini bagaimana penceritaan tentang mereka
yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi itu hanya di lisan tetapi tidak di lubuk hati. Jadi kita nak teruskan perbincangan kita dan pastikan penonton-penonton catat sebaik mungkin apa yang diberikan dan sebarkan kepada semua sahabat-sahabat kita. Semoga semuanya beroleh manfaat. Baik. Pada ayat yang ke-86 disebutkan, dan bagi orang-orang yang tunduk selain daripada Allah, mereka tidak akan mendapat syafaat, yakni pertolongan di hari akhirat, kecuali mereka yang mengakui yang hak, yakni tauhid, dan mereka yang mengetahuinya. Dan pada ayat ke-87, mari sama-sama kita lihat soalannya di Facebook dari sahabat kita Puan Sahziatul Sidik. Baik. Assalamualaikum Ustaz, ayat 87. Mengapakah kaum musyrik ini mereka percaya kepada Allah yang menciptakan mereka tetapi mereka tidak beriman? Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya demikian? Apakah katanya terjadinya demikian? Dan soalan yang kedua, apakah dapat dikaitkan realiti sekarang ada segelintir dia percaya kepada Allah namun masih lagi mengingkari pada suruhan Allah. Contohnya, tidak mendirikan solat, melakukan perkara mazmumah dan kemaksiatan. Terima kasih kepada sahabat kita Puan Sahziatul Sidik atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan ayat ke-87. Ustaz, silakan pencerahannya. Baik, terima kasih banyak Azrin, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Puan Sahziatul Sidik yang bertanya kupasan tentang ayat 87. Saya fikir sebelum saya nak jawab soalan tu, jom kita tengok dahulu apa mesej dia, boleh nah tuan-tuan dan puan-puan? Baik, ayatnya berbunyi wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun. Kalau kamu tanya mereka, maksudnya begini. Ayat ni sebenarnya menceritakan situasi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Macam awal tadi saya dah beritahu tuan-tuan dan puan-puan, surah Zuruf ni cerita tentang bagaimana Rasul sedang berhadapan dengan orang kafir Quraisy yang kepala otak dia ketekak ni. Yang jenis degil ni tuan-tuan dan puan-puan ya. So Rasul tanya mereka, kalau tanya kat dia orang ni, orang kafir ni, kan tadi Rasul ajak sembah Allah SWT, jangan sembah berhala dan sebagainya pada waktu tersebut. Tapi dia orang kata kami tak nak, kami tetap nak sembah Lata, tetap nak sembah Uzza dan sebagainya. Maknanya berhala-berhala pada waktu itu dan berhala-berhala lain. Tapi kalau tanya balik mereka, siapa yang cipta kamu? Kalau kita tanya betul-betul orang kafir Quraisy pada waktu tersebut, siapa yang cipta kamu ni? Dia orang bagi jawapan sama tuan-tuan dan puan. Dia tak cakap berhala tu cipta dia. Dia tak cakap Lata yang tu yang buat dia. Dia tetap bagi jawapan yang sama seperti yang Rasul ajak mereka. Iaitu apa? La yaqulunallah. Allah yang cipta kami. Ya, Allah yang bagi kami peluang hidup kat bumi ini. Lepas tu Allah tanya balik, fa anna yufakun. Apa pasal hampa dah tahu Allah SWT yang cipta kamu? Apa pasal kamu ni ketekak sangat pergi bantai sembah berhala ni? Maknanya dia tahu yang berhala tu bukan cipta dia, bahkan dia yang tukar paku-paku berhala tu pada waktu tersebut. Tiba-tiba keadaan boleh jadi macam tu. Kenapa boleh pusing? Orang cakap corner baring dia terlalu jauh sangat ni. Maknanya pemikiran mereka ni kacau tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dia ada kontradiksi. Dalam satu side dia iktiraf Allah SWT, dalam satu side lain dia masih lagi menyembah berhala. Kenapa berlaku pada waktu tersebut keadaan begini? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, kita tahu. Ya, kita tahu. Kenapa orang-orang ini tidak mahu menyembah Allah SWT? Sebabnya satu. Sebabnya satu saja tuan-tuan dan puan. D-E-G-I-L. D-E-G-I-L. Ya, itu jawapan dia. Degil. Ya, dia degil tuan-tuan dan puan-puan. Sebabnya orang Quraisy pada waktu tersebut dia ni ego nak pertahankan hawa nafsu. Ya, nah dia ego nak pertahankan hawa nafsu, nak pertahankan ini ajaran nenek moyang. Kami dah biasa sembah patung berhala beratus tahun. Dulu atuk kami pun buat macam tu, moyang kami pun buat macam tu. Takkan tiba-tiba ada somebody nama dia Muhammad ni datang bagi tahu agama baru, kami nak tukar, change everything. Kami dah selesa dengan status quo. Itu perkataan dia tuan-tuan dan puan-puan. Dah biasa dengan kebiasaan dan juga adat dan juga tradisi. Takkan kami nak change everything ikut orang yang bernama Muhammad ni. Dia tak nak. Walaupun hati kecil dia tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Itu maksud ayat ini. Tadi Puan Sahziatul Sidik bertanya, bagaimana nak mengaitkan ayat ini dalam kehidupan kita sekarang? Power tuan-tuan dan puan-puan. Ayat ini menceritakan tentang sikap. Cerita tentang sikap.
Sikap di mana ada segelintir di kalangan kita sekarang. Saya tak kata ramai, tapi ada dekat celah-celah masyarakat kita ni. Di antara ahli keluarga kita pun, kalau kita tengok betul-betul, perangai orang yang jenis tahu, dia ni dah tahu agama ni bagus, tapi tetap tak nak semayang. Dia dah tahu agama ni bagus, tapi masih lagi malas nak mengaji. Dia dah tahu agama ni bermanfaat, tapi masih lagi dia tak nak upgrade ilmu mengaji dia. Tak nak lagi berzikir dan sebagainya. Dia masih lagi nak mengekalkan lifestyle, kita panggil apa? Lifestyle habit jahiliah lah kita panggil ya. Habit sukakan maksiat, lara dan sebagainya. Kan orang-orang macam ni ada tuan-tuan dan puan-puan dalam celah-celah masyarakat kita. Tak perlu nak panjat tengok jauh-jauh. Cuba tengok anak kita tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana dia punya lifestyle? Macam mana dia punya habit? Adakah dia orang yang suka agama ataupun tidak? Tengok saudara mara kita tuan-tuan dan puan-puan. Tengok suami tengok isteri. Tengok anak-anak, tengok cucu-cucu. Mindset mereka ni macam mana? Adakah mindset mereka menyukai zikir, menyukai Al-Quran, menyukai sunnah Rasulullah SAW, ataupun setiap hari yang mereka balik adalah gosip ataupun maksiat-maksiat saja? Ya, di mana kita tahu anak-anak kita ni tuan-tuan dan puan-puan ataupun orang yang kita sayang ni, kita semua dah ajar hantar mereka semua pergi sekolah agama. Maknanya dia dah tahu kebenaran. Tapi kenapa ada perangai sukakan maksiat, tak sukakan ketaatan ni masih ada? Ya, kalau masih ada tuan-tuan dan puan-puan, kita masih hidup ni, cuba try our best untuk dakwah orang yang kita sayang. Kita nak dakwah jauh-jauh, macam contohlah macam tabligh buat kan, grup tabligh dakwah satu dunia tuan-tuan dan puan. Mereka hebat. Kita kalau tak mampu sampai tahap macam tu, nak ketuk pintu rumah orang lain, nak ajak semayang tuan-tuan dan puan, kita tak berani lagi. Apa kata? Kalau ada, saya tak kata semua orang macam tu. Ni kalau ada dalam keluarga kita orang-orang yang kita fikir mereka ni perlu menambah baik lagi hubungan mereka dengan Allah SWT. Tugas dia tu, tugasnya jatuh pada kita tuan-tuan dan puan-puan. Tugas nak dakwah, ketuk pintu, abang bangun sembahyang subuh. Ajak adik-adik tuan-tuan dan puan-puan, ajak anak-anak, jom kita ngaji ramai-ramai malam ni. Kita buat kuliah tadarus dan sebagainya. Ajak yang paling mudah macam ni. Kalau kata, alamak saya dah tak pandai sangat nak mencerita tafsir dan sebagainya. Senang je tuan-tuan dan puan-puan. Ni ajak ramai-ramai ni kumpul depan TV. Tengok rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sebab kita tak nak mengekalkan perangai degil macam yang kita sebut dalam ayat ni. Mereka dah tahu Allah tu betul, Allah tu Tuhan, tapi still lagi buat tak tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahulah macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab nanti di hujung nanti waktu kita hidup, kalau kita kembali kepada Allah dengan perangai tersebut, naya kita. Naya kita nanti. Na'udzubillahi min zalik, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan kalau dilihat pada ayat ke-87 ini mungkin memang tepat dikupaskan berkenaan dengan kafir Quraisy, yang mana mereka tahu dan faham sebenarnya apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW adalah sesuatu yang benar dan tepat, tetapi mereka tetap ego, tak nak mengambil. Tapi Ustaz, kalau kita pandang daripada sudut lain, pada kehidupan kita pada hari ini, mungkin ada di antara segelintir manusia ini yang hidup bertuhan, tetapi dia ni seumpama mana dialah tuan di atas muka bumi dan tiada sifat seorang hamba di dalam diri dia. Jadi Ustaz mungkin boleh beri sedikit pencerahan kepada penonton-penonton bagaimana boleh terjadinya pada zaman kini mereka yang mengaku hidup bertuhan tetapi jadi seperti tuan dan sifat perhambaan itu tak ada. Ustaz, sedikit komen dia Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Soalan yang bagus juga Azri, untuk sama-sama kita renungkan tuan-tuan dan puan ya. Mengapa manusia ada yang kita tahu kita semua Islam. Maknanya kita tahu Tuhan kita Allah dan Nabi Muhammad merupakan manusia ikutan kita. Dalam keadaan tersebut, mengapa masih ada lagi manusia yang susah nak mengikuti, susah nak ikut ajaran agama ni ya, susah nak ikut. Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ya kita boleh muhasabah sama-sama diri kita ya. Muhasabahnya dalam bentuk kita apabila mempelajari agama tuan-tuan dan puan-puan, fokuskan kepada apa yang perlu kita cari. Yang perlu dicari ialah pagi tadi kita ada bagi tahu. Kita ada ikrarkan dengan Allah SWT. Iyyaka na'budu. Ya Allah, kepada Engkau sahajalah kami selesa nak jadi hamba. Itu maksud dia. Itu ikrar dia. Antara fokus kenapa kita belajar hari ini surah Zuhruf. Kenapa kita belajar agama. Kenapa kita attend banyak kuliah-kuliah online sekarang cerita tentang agama. Antara tujuan utama dia tuan-tuan dan puan ialah supaya nanti kita dapat hidup dalam keadaan mindset hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hidup menjadi mindset
tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita supaya kita belajar agama ni supaya nafsu kita tu dapat kita tekan jauh-jauh, tuan-tuan dan puan. Tekan kuat-kuat, kita suppress dia betul-betul supaya tak ada langsung perasaan tuan ataupun sombong keluar daripada hati kita. Kita nak sangat nanti kita menjadi bak padi, kata orang bijaksana, ya. Makin berisi dia makin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap macam tu lah, tuan-tuan dan puan. Makin umur kita meningkat, makin rezeki kita makin banyak nikmat yang Allah bagi, makin banyak ilmu agama yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Kita harap satu ya, semua ini tidak menjadikan kita makin tinggi dalamannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap dengan ilmu yang kita pelajari nanti kita senang nak qiyamul lail. Itu maksudnya tunduk kepada Allah, senang nak jadi hamba. Hamba ni maksudnya dia mengikut menurut ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia yakin apa yang Allah arahkan kepada dia semuanya bagus. Kan tadi kita belajar Allah ni sifatnya hakim dan juga alim. Dia tak buat mistik, tuan-tuan dan puan-puan. Semua yang dia bagi arahan kepada kita, semua full of wisdom. Bila kita ada keyakinan tersebut, bila Allah minta kita banyakkan qiyamul, kita boleh qiyamul dalam keadaan hati dia tu suka. Bila Allah kata banyakkan berzikir, kita boleh berzikir dalam keadaan hati dia gembira. Bila Allah kata kita ni bila bantu orang lain nanti mudah hidup kita dunia akhirat, kita boleh lakukan perkara tersebut dalam keadaan hatinya teruja. Itulah mindset hamba. Mindset hamba apa? Bila dia melakukan sesuatu untuk tuannya, dia tahu pada waktu tersebut yang beruntungnya ialah dia. Apa keuntungan yang paling besar? Kita setapak lebih mudah nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah manusia yang waktu mereka hidup, mereka nak kejar redha Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menggunakan everything as vehicle untuk mudah sampai kepada perkara tersebut. Ada orang dia ada kelebihan ilmu, dia gunakan ilmu untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia ada kelebihan harta, dia pandai berniaga, duit banyak, dia gunakan semua ini untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan apa saja yang kita pandai tuan-tuan dan puan-puan untuk mencari redha Allah SWT. Sebab misi kita satu ya. Semua sama-sama kita ni nak masuk syurga Allah SWT. Wallahualam. Baik kan, ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk. Dan Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi, itulah mindset ataupun satu benda yang perlu dipikirkan bila mana kita mengaku menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kena turut ikut patuh perintah Allah dan jangan ingkari walau satu pun, kerana semuanya diberikan kepada kita adalah yang terbaik kepada kita. Dan boleh jadi kita suka pada satu perkara padahal ia tidak baik bagi kita, dan boleh jadi kita benci pada satu perkara padahal ianya sangat baik bagi kita. Baik, kalau kita lihat tadi adalah pencerahan ataupun kupasan pada ayat ke-87, dan mungkin kita nak teruskan pada ayat yang ke-88. Tapi sedang menonton, kita akan bawa ayat 88 dan ayat 89 pada sambungan kita di TV9. Sidang penonton Keluarga Besar Channel Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali duduk di meja perbincangan pada hari ini untuk kita meneruskan tafsir surah Az-Zukhruf ayat 84 sehingga 89. Saya pasti banyak yang telah kita dapat sampai perbincangan kita tadi pada ayat ke-87, dan kita nak teruskan pada ayat yang ke-88 berkenaan dengan terjemahannya. Dan Allah mengetahui ucapannya, yakni Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Baik, kita nak lihat soalan dari penonton di Facebook. Dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Adakah ayat 88 ini bermaksud Rasulullah SAW sudah putus asa untuk berdakwah
sehingga baginda Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah sekian lama berdakwah, namun musyrikin Mekah itu tetap menolak kebenaran bahawa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apakah sebabnya, Ustaz? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Terima kasih Tuan. Baik. Berkenaan dengan katanya tadi Rasulullah dah putus asa bila lihat pada ayat ke-88, dan apakah sebabnya, Ustaz, terjadinya Nabi Muhammad SAW berdoa seperti itu? Silakan, Ustaz. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih setia follow rancangan Tanyalah Ustaz walaupun kita baru berpindah. Pindah alam nama dia. Pindah alam TV3 masuk alam TV9. Ya, tapi siapa yang kekal, alhamdulillah, kerana kita nak tahu sikit lagi penghabisan apa yang ingin disampaikan lagi oleh Allah SWT kepada kita melalui penghujung surah Zuhruf ini. Ayat 88 berbunyi, Waqilihi ya Rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Rasul SAW mengadu kepada Allah SWT, dan aduan Rasul itu Allah SWT anggap sangat besar, sangat penting. Benda ni kena layan dengan baik. That's why ayat ini waqilihi. Ada setengah ulama tafsir mengatakan ayat ini berdalam bentuk sumpah. Allah bersumpah menggunakan aduan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Apakah aduan tersebut? Ya Rabb, ya Allah, ni Rasul ngadu ni. Inna haula'i qaumul la yu'minun. Saya dah buat macam-macam dah. Saya dah ajak macam-macam cara dah. But still, mereka ni masih lagi tak nak beriman. Itu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ada setengah orang bila membaca ayat ini, mereka menganggap ia merupakan satu bentuk keluhan yang dinyatakan oleh Rasulullah, dan seolah-olahnya Rasul itu dah putus asa. Rasul itu dah give up. Dia orang ni masih lagi tak nak ikut saya, ya Allah. So saya rasa macam dah give up dah ni, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, sebenarnya bila Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengadu tentang orang yang baginda nak ajak masuk Islam tapi masih lagi tak nak masuk Islam, ia bukan bermaksud yang Rasul itu dah give up. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Ia bukan bermaksud yang Rasul itu dah putus asa. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena faham bahawa bila kita mengadu kepada seseorang, ya, bila kita mengadu kepada seseorang, kadang-kadang kita mengadu ni bukan kerana kita give up, bukan kerana kita putus asa, tak. Kadang-kadang kita mengadu kerana kita nak dapatkan kekuatan. Macam anak kita lah, tuan-tuan dan puan-puan. Dia datang kepada kita, kadang-kadang dia geser-geser badan lah, ngadu sikit. Dia bukan dah tak nak buat. Dia dah nak manja-manja. Nak dapatkan kekuatan. Mak dia peluk-peluk, cubit-cubit, lepas tu, apa cubit pula? Apa, nguruk-nguruk sikit ke, bagi semangat terpetupuk sikit. Kata, abang boleh buat ni, peksa ni. Dia bukan kata dia mengadu tu, abang tak nak sekolah lagi lah, mak. Tak. Dia nak dapatkan kekuatan. Tu je. Ya. Dia tekan butang puas sekejap, lepas tu dia nak dapatkan apa? Jumper, tolak dia, lepas tu dia boleh pergi lagi jauh. Itu maksudnya, tuan-tuan dan puan. Dan sekarang ni bila Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, konteksnya ialah seolah-olah hanya macam kita sedang mentoring, tuan-tuan dan puan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya sedang mementor. Itu perkataan inilah kalau guna perkataan sekarang, ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang guide Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sedang berdakwah, kalau ada menghadapi masalah ni, nanti beritahu kami balik. Nanti kami akan bagi idea lain. Kami akan bagi cara lain. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila baginda mengadu kepada Allah SWT, sebenarnya dalam arti kata lain, kata ulama, ya, Rasul sedang nak mendapatkan kekuatan. Rasul nak dapatkan any second opinion. Maknanya Rasul kata, saya dah buat sehabis baik dah, still lagi mereka ni degil lagi. Ada tak cara lain? Nanti datang cara lain yang Allah SWT akan berikan. Tetapi kalau kita nak nyatakan bahawa ayat aduan ini seolah-olahnya Rasul sedang give up, kita tahu Nabi Muhammad SAW tak pernah give up dalam kehidupan baginda, tuan-tuan dan puan. Berdakwah kepada orang kafir musyrikin Mekah, mereka reject. Tak apa, saya pergi Habsyah, kata Rasulullah SAW. Habsyah reject, tak apa, saya pergi Taif. Taif reject, tak apa, saya pergi Madinah. Dan kita tahu bila Rasul ni kalis rejection, tuan-tuan dan puan. Maknanya Rasul ni dia kata jalan terus. Tu perkataan orang sekarang. Ya. Rasul dia tak sentap, tuan-tuan dan puan, dia tak koyak. Ya. Rasul ni dakwah, maknanya kita jalan terus. Orang ni tak nak ikut, tak apa, kita ajak orang lain. Cara A tak jaya, tak berjaya, tak apa, kita guna cara B, C, D, E sampai Z, banyak lagi. Yang penting kita nak ajak seramai mungkin orang
menzahirkan syahadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Dan baik Ustaz, daripada ayat ke-88 ini mungkin kita memandang itu sebagai Nabi Muhammad SAW berputus asa, tetapi sebenarnya tidak. Itu adalah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan semangat untuk meneruskan dakwah kepada mereka yang belum lagi menerima ajaran Islam. Dan bila mana kita nak bawa kepada sudut pandang realiti kehidupan pada hari ini, mungkin Ustaz boleh beri kata semangat kepada penonton-penonton yang ada di luar sana. Mungkin ada di antara kita Ustaz yang benar-benar dah putus asa dengan apa yang terjadi pada hari ini, dan dia nak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia rasa memang sangat-sangat lemah. Dan beri sedikit Ustaz semangat kepada penonton-penonton, apa-apa saja mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bab kata Ustaz tadi, jumper, nak tolak lebih hebat daripada biasa. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akui tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berada di zaman krisis, ya, di zaman kita diberikan ujian yang tak pernah kita sangka sebelum ini. Ya, macam-macam sekarang ini perubahan yang berlaku di dalam masyarakat kita, sama ada dari sudut makro ataupun mikro, ya. Makro dalam arti kata lain, ekonomi sekarang ni macam contohlah pasaran saham. Teruk tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ada banyak syarikat sekarang ni dah gulung tikar. Itu makro. Dari sudut mikro tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni ada ramai orang yang sedang bersedih, ada yang dibuang kerja, ada yang mungkin ujiannya mak bapak meninggal dan sebagainya. Macam-macam ujian kita tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Dalam keadaan begini, satu saja yang saya nak pesan, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ayat Al-Quran sentiasa ingatkan kita, la tayasu mir rauhillah. Ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bersabar. Bersabar tu dah erti kata kita sentiasa ada pemikiran positif, di mana pada hujungnya nanti ada jalan keluar yang baik yang akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud sabar. Jangan kita sampai ada give up dalam kehidupan kita, bahawa teruk, ada keadaan teruk ni akan berpanjangan, dia langsung tak ada jalan keluar. Tak tuan-tuan dan puan-puan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang tuan-tuan dan puan-puan. Dalam surah Asy-Syarh kita baca setiap hari tu. Kata Allah SWT, kata apa? Dalam satu kesusahan ada 10,000 kesenangan yang sedang menanti di hujungnya. Kita baca dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang Allah SWT sayang pun hidup dia susah. Nabi Ayub kena penyakit berbelah tahun, lama tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Yusuf kena penjara berpuluh tahun tuan-tuan dan puan-puan, lama. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah tu berapa tahun punya lama, semua kena reject, betul tak? Banyak yang kena reject. Tapi kerana mereka ada sikap yang saya nyatakan tadi, tidak putus asa dengan rahmat, bantuan, kasih sayang Allah SWT, orang-orang macam ni di hujungnya nanti Allah akan bagi al-fathu. Maknanya Allah SWT akan bagi jalan keluar. Kita bila kita mengaji, bila kita berzikir, bila kita semayang, inilah kekuatan yang kita nak bina. Kekuatan untuk menghadapi kehidupan berbekalkan keyakinan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah ada tekad, kita bertawakal kepada Allah SWT. Itulah kekuatan kita. Saya harap kita semua mendapat intipati kekuatan tersebut. Wallahu a'lam. Macam-macam bermain di fikiran dan di dalam hati, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan yang mengadu di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Baik, penonton-penonton semua, keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita berehat seketika kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Subhanallah, kita bertemu kembali dan sudah pastinya semakin banyak kita bincangkan pada hari ini dan sudah pastinya makin menyentuh hati dan membuka fikiran kita mengetahui bagaimana perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang mana mungkin tidak diterima dan tidak didengari, diabaikan, bukan berputus asa, tetapi Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Allah untuk mendapatkan semangat lebih untuk berdakwah kepada mereka yang belum menerima ajaran Islam. Dan seterusnya kita nak sambung pada ayat yang ke-89. Kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Pak Suli Romli. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Adakah ayat ke-89 ini merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak lagi meneruskan dakwahnya kepada orang-orang musyrikin Makkah yang tidak lagi mahu berpaling kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan adakah ucapan selamat tinggal kepada kaum musyrikin ini sebagai tanda laknat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Pak Suli Romli atas soalan yang ditanyakan. Adakah ayat ini selaku ayat katanya melaknat mereka ataupun ayat selamat tinggal untuk mereka yang tidak mahu mendengar? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Suli Ramli yang bertanya tentang apakah mafhum kefahaman yang kita boleh perolehi daripada ayat yang terakhir, fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Yang bawa maksud fasfah anhum, maksudnya jangan hiraukan mereka lagi, ya. Waqul salam, ya. Ucapkanlah salam, fasawfa ya'lamun. Nanti one day nanti depa tahulah. Tu maksud dia fasawfa ya'lamun, tuan-tuan dan puan, ya. Apa maksud ayat ni? Maksud ayat ni, tuan-tuan dan puan, kata ulama, ialah bagi Rasulullah SAW ketika baginda sedang berlawan hujah, kita panggil, berlawan hujah dengan orang yang jenis kona baring ni, tuan-tuan dan puan, dia sampai satu tahap dia ni dah takluk dah dengan apa yang kita cakap. So apa yang perlu kita buat? Kita cakap apa? Tak apalah, kita break sekarang. Fakul salam tu maksudnya, okeylah, saya bagi salam ni lah. Cukuplah tu. Ya, saya bagi salam ni lah, cukuplah tu. Hampa nak dengar, kalau kamu nak dengar, kamu boleh dengar. Kamu nak terima, kamu boleh terima. Kalau kamu tak nak terima, tak apalah, nanti kamu akan tahu apa kesudahannya. Dia seolah-olah macam ni lah, tuan-tuan. Saya nak bagi analogi, ya, kalau kita ada anak tu jenis kita suruh mandi, dia tak nak mandi, kita suruh mengaji, tak nak mengaji, kita suruh baca buku, tak nak baca buku, kita cakap apa? Suka tingkau lah. Suka tingkau lah. Tapi nanti kalau susah, jangan duduk kat mak. Itu maksud dia, ya. Nak bagi faham macam tu lah, ya. Nak bagi faham macam tu. Maknanya ayat ini sebenarnya menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tekankan kepada Rasulullah SAW, jangan sampai kamu, wahai Muhammad, kamu terpengaruh ataupun terganggu emosi kamu disebabkan kedengilan ataupun disebabkan perangai mereka ini. Maksudnya macam ni. Kita ni kadang-kadang, tuan-tuan dan puan, kalau kita bagi contohlah ni, saya nak bagi contoh. Kita tulis dalam Facebook, kita tulis benda baik. Tapi kadang-kadang ada lah komen-komen yang nakal-nakal ni. Dia usik kita, dia peli kita. Tuan-tuan dan puan, kita kat Facebook, kalau orang tulis yang nakal-nakal macam ni, kadang kita sentap pun. Kita koyak. Orang yang koyak, orang yang sentap tu yang dia tutup akaun tu. Dia blok, tutup akaun, betul tak, tuan-tuan dan puan? Dia marah-marah, lepas ni tak nak tulis lagi lah, lepas ni tak nak tu lah, mengajuk, tuan-tuan dan puan. So, saya bagi contoh ni tadi, sebenarnya analogi dia begitulah lebih kurang yang sedang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kita ajak benda baik ni, tapi dia peli-peli, dia pelekeh-pelekeh, nampak tak? Kadang-kadang orang yang kalau tak kuat semangat, dia rasa down. Bila rasa down, dia give up, betul tak? So Allah SWT kata, kamu jangan give up, wahai Muhammad. Kamu jangan give up. Ya, cakap dengan dia orang, kalau kamu tak nak percaya apa yang saya cakap, lantak pihang. Lantak pihang. Aku ada keyakinan kamu, hampa ada keyakinan hampa, nak tahu siapa betul, tunggu hari kiamat. Fasawfa ya'lamun. Waktu tu dah nampak neraka depan mata, dah nampak syurga depan mata, masa tu kamu tahu betul ke berhala Lata Uzza tu boleh selamatkan kamu ataupun tidak. Sebab dalam ayat sebelumnya Allah SWT dah awal-awal lagi remind, wala yamlikul ladzina yad'una min duni syafa'ah. Hari kiamat nanti, ya, tak ada siapa yang boleh bantu kamu tu.
Tak ada siapa yang boleh bagi syafaat. Syafaat tu maksudnya bantuan lah. Lebih kurang macam tu ya. Tak ada siapa yang boleh bagi bantuan pada waktu temu kalau kamu susah. Kecuali siapa? Illa man syahida bil haq. Siapa yang dah berikrar bahawa Tuhannya Allah SWT lah, mereka akan diberikan keizinan untuk menerima bantuan dalam bentuk syafaat. Wallahu alam. Begitulah lebih kurang maksud ayat yang terakhir ini. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan ayat ke-89 dan ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang mana tidak mahu mendengar apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, tinggal dalam keadaan berpalinglah daripada mereka dan biarkanlah mereka. Kan? Baik. Okey, untuk soalan seterusnya kita lihat juga daripada sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Ayat ke-89. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak memandang kita, supaya kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kita dengan murka tetapi sentiasa memandang kita dengan penuh rahmat. Soalan saya, adakah ayat 89 cuba memberitahu kita bahawa bertaubatlah sebelum Allah berpaling daripada kita sebagai hamba-Nya? Mohon pencerahan. Terima kasih Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang ditanyakan. Adakah ini sebagai peringatan kepada kita Ustaz untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan pertamanya kepada Intan Zurina Abdul Razak bertanya tentang bagaimana respon bila kita dah baca ayat 89 ni. Macam mana cara kita selaku orang yang jenis baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan yang jenis follow rancangan Tanya Ustaz, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan anda semua bakal ahli syurga. Itu yang saya doakan. Kita semua orang yang ada hati baik, yang nak menambahkan kebaikan, ketaatan, ya. Apa yang perlu kita buat bila kita dah dapat semua poin-poin di dalam akhir surah Zuhruf ini? Atau perkara yang perlu kita buat ialah begini tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT ni kadang-kadang nak tegur manusia, ada banyak ayat Al-Quran Allah SWT banyak pujuk. Contohnya ada ayat dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, wahai orang yang terlebih dalam kehidupan mereka, terlebih buat maksiat, terlebih buat dosa yang banyak ni ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah ya, kembalilah kepada kami, bertaubat kepada kami, beristighfar banyak-banyak, nanti kami akan padamkan semua dosa kamu, insya-Allah ya. Kami ini Tuhan yang mudah nak memberi rahmat dan juga taubat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wattawwabur rahim ya, itu maksudnya. Maknanya ada ayat Al-Quran Allah SWT ada ayat Al-Quran macam tadi, fasbir sabran jamila wa basyiris sabirin, banyak bersabar bila berhadapi ujian. Ini ayat semua ayat-ayat memujuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ada juga ayat-ayat Al-Quran di mana Allah SWT sedang menegur dengan keras. Dan bila Allah SWT menegur dengan keras, maknanya Allah sedang macam apa? Sedang marahlah. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Sedang menegur dalam nada yang tegas. Ayatnya yang kita baca yang last ni. Ya. Apa ayat dia tadi tuan-tuan dan puan-puan? Ayatnya berbunyi ialah fasfahanhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Ini ayat amaran macam yang saya cakap nanti. Tak apa, tinggalkan mereka, buat tak tahu dengan mereka, nanti siaplah nanti hari kiamat nanti tahu siapa betul siapa salah. Maksudnya macam itulah keadaannya. So, bila kita tahu macam kita dengan mak bapak, ada waktu abah tegur kita dalam keadaan lembut, angah pergi semayang, pergi mandi. Anak yang baik, dia terus bangkit, dia terus pergi mandi. Jangan, sebab kita tahu jangan sampai Allah bapak kita tu tegur dalam keadaan apa? Dia dah threat ya. Angah mandi, kau tidak kena rotan nanti. Kita dah sampai macam tu, kita tahu dah abah nak mengamuk tu. So kita jenis anak yang baik tuan-tuan dan puan, kita bukan jenis anak ketekak. Anak yang baik, saya bagi analogi, kita ni hamba yang jenis cepat nak menurut, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan taubat. Jangan sampai kita ini ditegur dalam keadaan ayat yang menggambarkan kemurkaan Allah SWT. Cukup bagi kita diberikan teguran dengan ayat-ayat yang lembut, dengan ayat-ayat pujukan. Semua ini boleh membawa kita untuk lebih banyak melembutkan hati, melembutkan diri, memperbanyakkan istighfar, zikir dan juga taubat kepada Allah SWT. Inilah harta kita tuan-tuan dan puan-puan. Ini harta kita sekarang. Dalam keadaan menghadapi pandemik, tiap-tiap hari kita tengok orang kena sakit, orang meninggal, van bersusun-susun, ambulans bersusun-susun. Inilah harta kita yang kita nak bawa pulang kepada Allah SWT.
Ya, kalau Allah bagi kita izin untuk hidup lebih lama, kita gunakannya untuk ketaatan. Tapi kalau Allah dah panggil kita, biarlah Allah SWT panggil kita, kita bawa bekalan yang banyak, bekalan amal soleh, bekalan zikir, bekalan taubat, bekalan sedekah dan sebagainya. Bekalan dalam keadaan kita prepare sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang nak mencari redha kasih sayangnya. Saya doa banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama dapat sampai kepada husnul khatimah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Husnul khatimah. Baik. Selesai 83 ayat. 89 ayat di dalam surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-43 dan surah Makkiyah kita bincangkan pada hari ini. Dan bila mana kita membaca pada ayat yang hujung ini, yang kita bawa pada hari ini 84 sehingga 89, sebenarnya di penghujung ini adalah satu peringatan yang sebenarnya dapat mengetuk hati dan memberikan sedikit perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mungkin ada yang tidak rasa takut itu sampai ke dalam hatinya. Jadi Ustaz mungkin boleh buat kesimpulan secara menyeluruh tentang surah Az-Zukhruf ini Ustaz sebagai kesimpulan kita pada hari ini, nota penting kepada penonton semua. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita dah habis belajar surah Zuhruf yang disampaikan oleh sebahagiannya daripada saya, sebahagiannya daripada para ilmuwan yang lain, ada ustaz-ustaz kita yang dah banyak bincang tentang surah Zuhruf. Kalau kita nak tarik kesimpulan apa big point, apa main point yang ingin disampaikan dalam surah ini, ada banyak sebenarnya, ada banyak sebenarnya hikmah, tapi dalam waktu yang kita ada sekarang ni, saya nak sampaikan satu main point saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil main point tema nama surah ini sendiri, iaitu Zuhruf. Zuhruf ni maksudnya perhiasan. Benda-benda cantik. Benda-benda cantik. Ya, benda cantik apa? Kalau lelaki dia suka jam tangan mewah, dia suka kot yang mahal, dia ada duit sikit dia beli kereta ke apa ke. Kalau keluarga tu beli rumah yang cantik. Kalau orang wanita ni, ini benda standard ya tuan-tuan dan puan. Wanita suka perhiasan, suka tudung yang cantik dan sebagainya ya. Kata Allah SWT, tak salah untuk kita berhias kalau kita ada rezeki macam tu. Cuma kena hati-hati, ada ramai manusia yang tewas kerana harta ni tuan-tuan dan puan. Kerana material ni. Nak cari material tak adalah salah tuan-tuan dan puan kalau kita mampu, tapi sikap materialistik tu yang tak boleh. Sikap materialistik tu tak boleh. Dan ayat ini menegur perkataan tersebut. Sebab kata Allah SWT, ada ramai di antara orang-orang sebelum kamu, mereka tak nak berubah, mereka ni susah nak ikut agama. Itu perkataan dia. Sebab apa? Mereka terpengaruh dengan sifat yang kita panggil sebagai materialistik. Apa maksud sifat materialistik? Dalam satu ayat lain ada menyatakan alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur maksudnya apa? Dah dapat satu, nak tambah lagi. Orang ni sebenarnya cakap okap, tuan-tuan dan puan. Okap ni maksudnya nak polok. Dah dapat satu, dia nak polok banyak-banyak. Dia rasa sadap dia tengok benda tu banyak-banyak. Buat collection dia kata macam tu kan. Sampai dia lupa untuk bersedekah, membantu orang lain, mempertahankan agama dan sebagainya. Kita tak mahu kita ada sikap macam tu tuan-tuan dan puan, sebab Allah SWT dah reveal dah ni our biggest mistake. Jangan terlepas sampai ke tahap tersebut ya tuan-tuan dan puan. Mencari dunia tak ada salah tuan-tuan dan puan, tapi kita carilah dunia untuk meraih keberkatan akhirat. Wallahu a'lam. Silakan dengan doa ringkas Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu ya Allah, berkatilah majlis ini. Jadikanlah sesiapa pun yang hadir menonton rancangan ini sebagai hamba yang Engkau ampuni segala dosanya ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba yang Engkau berikan nikmat ibadah, nikmat yakin kepadamu, nikmat rezeki kami ini semuanya halal dan juga barakah. Kau berikan kami ya Allah doa yang kami panjatkan setiap hari semuanya diistijabahkan. Kau berikan kepada kami ya Allah rezeki berupa rumah tangga yang dipenuhi dengan sakinah. Kau berikan kepada kami ya Allah nikmat kami dapat istiqamah di dalam beribadah. Engkau berikan kepada kami ya Allah, kami mohon kepadamu Engkau berikan kami nikmat husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa tammim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Jadikanlah setiap perkara yang datang itu gembira supaya ia jadi peringatan sebelum datangnya peringatan yang menyedihkan bagi kita. Jadi sedang menonton, terima kasih diucapkan kepada semua yang menyaksikan pada hari ini dan terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Tapi esok Ustaz kita masih lagi bersama untuk meneruskan perbincangan tafsir dan taranum, tetapi esok di dalam surah Asy-Syura
Al-Baqarah ayat 1 sehingga ayat yang keempat. Berjumpa esok bersama sekali lagi dengan Al-Fadil Ustaz Ashraf Ayub. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.